Selamat pagi, berita Pagi Sarawak edisi Isnin 26 Oktober bersama saya, Bumawin. Kerajaan Sarawak akan mengumumkan satu dasar yang bakal mengukuhkan lagi haknya ke atas sumber asli yang ada di negeri ini tanpa mendedahkan perincian dasar itu. Tinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ia susulan kepada perkembangan semasa negeri ini yang telah mengisytiharkan hak wilayah perairannya. InsyaAllah kita tunggu dalam masa seminggu lebih tu, saya akan umumkan satu dasar yang menguatkan hak kita atas sumber yang ada di negeri Sarawak. Datuk Petinggi Abang Johari menyatakan demikian semasa berucap dalam konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Selatan Sarawak di Kuching. Jelasnya, Sarawak memiliki Ordinan Pelomongan Minyak OMO 1958 yang mengesahkan hak negeri ke atas sumber asli di perairan wilayah dan di bawah tanah wilayahnya. Tegasnya, dengan adanya dasar baharu itu nanti, sumber yang ada di negeri ini tidak akan dieksploitasi sewenang-wenangnya oleh sesetengah pihak tanpa kebenaran kerajaan negeri. Datuk Petinggi Abang Johari yang juga yang dipertua PBB dalam pada itu memaklumkan bahawa Sarawak akan membina stesen minyak di bawah Petros yang bukan hanya menjual bahan api petrol dan diesel, malah juga hidrogen, di samping dilengkapi dengan stesen pengecas kereta hybrid. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Johari memberitahu keselamatan dan kesihatan rakyat Sarawak adalah menjadi keutamaan kerajaan negeri ketika ini berbanding pilihan raya. Katanya meski menyedari tempoh Dewan Undangan Negeri hampir tamat, namun gabungan Parti Sarawak GPS sebulat suara memberi keutamaan kepada kesihatan rakyat. Tahu kami kesihatan Sarawak, wang Sarawak lebih penting daripada election. Tapi term kita nak habis. Kena kaya mandate kita nak habis. Gini nak ngatur hal bencana. Jawatankuasa kita saya ada mandate. Jadi itu kita tengah-tengah, Datuk. Beliau bagaimanapun menegaskan PBB harus bersedia untuk berdepan dengan pilihan raya yang bakal diadakan pada bila-bila masa bergantung dengan keadaan. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada barisan kepimpinan GPS merangkumi PBB sebagai parti utama gabungan itu selain Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif PDP yang mengutamakan kestabilan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan dalam keadaan negara menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Terdahulu berucap dalam konvensyen tersebut, Naib yang di-Pertua Kanan PBB, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kerajaan negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg telah mencorak hala tuju jelas negeri yang kini berdepan era pendigitalan. Selain itu, perjuangan Allahyarham Tok Nan yang memperjuang hak-hak Sarawak juga diteruskan. Jelasnya, Sarawak kini sedang bergerak ke arah mencapai wawasan negeri maju menjelang 2030 dengan menggunakan pendekatan dan idea baru serta teknologi terkini dalam melaksanakan pembangunannya. Tumpuan diberikan kepada pembangunan ekonomi, infrastruktur luar bandar, sektor pertanian dan penyediaan lebih banyak rumah mampu milik. Inisiatif yang dilaksanakan oleh Sarawak telah berjaya menambah sumber hasil pendapatan negeri termasuk menerusi cukai jualan negeri bagi produk minyak dan gas. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah mahu ahli PBB lebih aktif di media sosial sebagai menyahut seruan sedia berperang. Ia berikutan media sosial kini dijadikan wadah utama dalam penyebaran maklumat dan propaganda sehingga mampu mempengaruhi pemikiran orang ramai. Kesemua 26 cawangan PBB Zon Selatan sebulat suara menyokong penuh agar kerajaan negeri mempertingkat usaha memperjuang hak-hak negeri seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Usaha itu termasuklah memartabatkan undang-undang serta membela kuasa autonomi negeri secara berterusan. Itu antara 9 resolusi yang diluluskan dalam konvensyen khas PBB Zon Selatan di Kuching.
Naib yang di-Pertua Kanan PBB merangkap Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Amar Michael Main Jawong kemudian menyerahkan resolusi berkenaan kepada Ketua Menteri merangkap Presiden PBB Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Menurut Dato' Amar Michael Main, kerajaan negeri digesa untuk merangka satu plan holistik bagi memperhebat kegiatan ekonomi domestik dan antarabangsa dalam era ekonomi digital selain mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan dan pekerjaan. PBB Zon Selatan turut mencadangkan satu agensi khusus diwujudkan yang bertanggungjawab merangka pembangunan kampung. Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerajaan memperkasa sistem dan kualiti pendidikan dengan kuasa otonomi serta peruntukan wajah dari kerajaan pusat. Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerajaan memperkasa sistem dan kualiti pendidikan dengan kuasa otonomi serta peruntukan wajah dari kerajaan persekutuan. Dalam konvensyen tersebut, Datuk Patinggi Abang Johari turut melancarkan buku bertajuk Wind of Change yang diilhamkan oleh mantan Ketua Pergerakan Wanita PBB Tan Sri Datuk Empiang Jabu. Buku setebal 180 muka surat itu menceritakan peranan perintis yang telah banyak menyumbang kepada permulaan dan pertumbuhan sayap wanita PBB sehingga kini. Menurut Naib Ketua Wanita 1 PBB yang juga salah seorang penyunting buku berkenaan, Datuk Seri Nancy Shukri, Tan Sri Datuk Seri Empiang Jabu telah memberi inspirasi kepada penghasilan buku tersebut. Ini kerana pengalamannya adalah unik dan harus dikongsi bersama dalam kalangan generasi muda supaya mereka dapat menghargai peranan yang dimainkan pemimpin terdahulu. Buku yang berharga RM100 senaskah ini bermula dengan sejarah kaum ibu yang secara politik dalam kegiatan anti penyerahan pada tahun 1946 dan berakhir dengan status gabungan Parti Sarawak GPS sekarang. Satu kluster baru COVID-19 iaitu kluster seladah dikesan di Sarawak semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Berjaya Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan kluster seladah dikesan di Kuching menerusi kes indeks 771 yang disahkan positif pada 23 Oktober lalu. Menurut JPBN, seramai 17 orang kontak kepada kes ini telah disaring dengan 2 daripadanya telah didapati positif COVID-19 pada 23 Oktober 2020 dan 4 lagi kontak didapati positif COVID-19 malam. Ini menjadikan jumlah kes dalam kluster seladah ialah seramai 7 orang termasuk kes indeks. Dengan pertambahan kluster baru tersebut, terdapat 4 kluster masih aktif di Sarawak setakat ini. 3 yang lain ialah kluster Bah Arnab di Kuching, kluster Putra di Bintulu dan kluster Baki di Kuching. Sementara itu, JPBN memaklumkan seramai 691 individu telah disaring semasa aktiviti pengesanan secara aktif ACD yang telah dijalankan Jabatan Kesihatan Sarawak di Kampung Haji Baki Kuching setakat pukul 12 tengah hari semalam. Kesemua individu yang disaring masih menunggu keputusan ujian maut. Dalam pada itu, Sarawak merekodkan pertambahan 16 kes positif COVID-19 semalam iaitu 15 kes di daerah Kuching dan 1 kes di Serian menjadikan jumlah kumulatif kes positif meningkat kepada 796 kes. Daripada 16 kes positif itu, 7 kes dikesan menerusi saringan dari kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19, 2 kes saringan kontak dan 2 kes dikesan dari lain-lain saringan. Sarawak menyasarkan untuk memperoleh kira-kira RM2 bilion lebihan defisit nilai imbangan perdagangan import dalam sektor pertanian menjelang 2030. Ke arah itu, kerajaan negeri akan terus memperkasa sektor pertanian. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Roland Sagawi In berkata, langkah itu bukan sahaja menjadikan Sarawak negeri pengeksport makanan, malah dapat meningkatkan pendapatan kaum tani sekurang-kurangnya RM6,000 sebulan. Tumpuan kita adalah supaya menjelang tahun 2030 kita dapat balance sekurang-kurangnya defisit imbangan import kita, dan sebenarnya kita target sekurang-kurangnya kita dapat pada tahun 2030 akan mendapat kelebihan mungkin dari imbangan itu 2 bilion.
Dato' Roland ditemui pemberita selepas sesi perkongsian strategik Tanah NCR bersempena Konvensyen Khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak Zon Selatan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Tambahnya berbaki menjelang 2030, semua pihak perlu bekerja keras untuk merealisasikan perkara itu, terutama dalam memperkembang nilai ekspor negeri dengan mengambil peluang yang disediakan kerajaan negeri di bawah dasar-dasar pertanian yang dilaksanakan. Masyarakat juga perlu berjinak dalam pertanian moden seperti secara vertigasi, hidroponik, Internet of Things untuk menghasilkan tanaman yang berkualiti dan meningkatkan hasil pengeluaran tani. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Biro Wanita di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Meluan diminta merancang program yang mampu meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan masing-masing. Ini termasuklah aktiviti kraftangan dan pertanian. Ahli Dun Meluan Roland Duat Jubin berkata, program yang dirancang itu boleh dikemukakan kepada Pusat Khidmat Dun agar bantuan dapat disalurkan bagi menjayakan program berkenaan. Beliau berucap merasmikan pelancaran Biro Wanita Rumah Liba Nangga Buak Julau. Dalam majlis ini, Roland menyampaikan geran berjumlah RM40,000 kepada 11 Biro Wanita dan 2 JKKK. Dalam program berasingan, Roland merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Gereja Metodis Iban di Kilometer 5 Jalan Entabai Julau. Sejumlah RM250,000 telah diperuntukkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor Sarawak bagi pembinaan gereja tersebut. Dalam ucapannya, Roland berterima kasih kepada kerajaan negeri yang menjaga kebajikan rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Dalam majlis itu, beliau turut meluluskan geran RM150,000 sebagai tambahan untuk menyiapkan gereja tersebut. Radio Limbang FM akan terus menjadikan platform media sosial untuk mendekati pendengar setianya. Bagi tujuan itu, pengurus stesen RTM Limbang, Meryl Chunggat, mahu setiap siaran Radio Limbang FM dikenali secara radio bervisual di media sosial kerana ia bersifat menyeluruh selain tidak terhad kepada frekuensi setempat semata-mata. Kita akan lebih mempergiatkan lagi supaya lebih banyak program-program diadakan secara langsung. Penduduk-penduduk berbangsa Lun Bawang, Bisaya yang berada di luar Limbang, tetapi mereka berpeluang mengikuti program tersebut melalui platform media sosial internet. Beliau bercakap kepada pemberita pada program rakaman radio Tahun Ngerayeh Christmas Pat-Pat dengan Frontliners 2020 Anjuran Radio Perkhidmatan Lun Bawang Limbang FM di Dewan Sarah Limbang. Mengulas mengenai program itu, Maria menjelaskan ini merupakan platform yang diambil Limbang FM untuk mendekati pendengar terutama generasi baharu. Pada masa sama berharap sebarang penganjuran program RTM Limbang mendapat kerjasama daripada jabatan dan agensi awam, persekutuan dan negeri. Program itu akan disiarkan pada hari Khamis nanti di Radio Limbang FM, siaran Perkhidmatan Lun Bawang. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Saya Bumawin. Jaga diri dan jumpa lagi.